Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan para pengguna yang budiman. Berjumpa lagi dalam siri Tata Bahasa Ringkas di bahasaarab.net. Dalam siri Tata Bahasa Ringkas pada kali ini, kita akan mempelajari satu tajuk berkaitan dengan golongan kata dalam bahasa Arab. Golongan kata dalam bahasa Arab dipanggil anwa'ul kalimah. Anwa'ul kalimah. Al-kalimah. Al-kalimah bermaksud perkataan. Al-kalimah bermaksud perkataan. Anwa'ul kalimah ialah golongan kata. Ada berapa golongan kata dalam bahasa Arab? Golongan kata dalam bahasa Arab ada 3. Golongan kata dalam bahasa Arab ada 3, tuan-tuan dan puan-puan, pengguna yang budiman. Yang pertama ialah ismun. Ismun ialah golongan kata yang pertama dalam bahasa Arab. Apakah yang dimaksudkan dengan golongan kata ismun ini? Ismun ialah kata nama. Ya, ismun ialah kata nama. Iaitu suatu perkataan yang memberi maksud nama bagi sesuatu objek ataupun benda dan sebagainya. Kemudian golongan kata yang kedua ialah fi'lun. Fi'lun ialah golongan kata yang kedua dalam bahasa Arab. Apakah yang dimaksudkan dengan fi'lun? Fi'lun ialah kata kerja. Fi'lun ialah kata kerja, iaitu suatu perkataan yang memberi maksud perbuatan yang dilakukan, sama ada pada masa yang lepas ataupun perbuatan yang sedang dilakukan, ataupun arahan, suruhan, perintah, permintaan agar dilakukan suatu perbuatan juga dikategorikan sebagai fi'lun dalam bahasa Arab. Kemudian golongan kata yang ketiga ialah harfun. Harfun ialah golongan kata yang ketiga. Harfun ialah kata tugas. Harfun ialah kata tugas, iaitu suatu perkataan yang tidak memberi maksud nama dan juga tidak memberi maksud perbuatan. Maka perkataan itu dikategorikan sebagai harfun dalam bahasa Arab. Seterusnya kita lihat contoh ismun. Contoh ismun di sini ialah perkataan Muhammad. Perkataan Muhammad ialah contoh bagi ismun kerana perkataan Muhammad memberi maksud nama seorang lelaki. Maka ia dikategorikan sebagai ismun dalam bahasa Arab. Contoh yang kedua ialah zahaba. Zahaba. Zahaba ialah contoh bagi fi'lun kerana zahaba bermaksud telah pergi. Zahaba bermaksud telah pergi yang mempunyai maksud perbuatan, iaitu perbuatan pergi. Maka ia dikategorikan sebagai fi'lun dalam bahasa Arab. Kemudian contoh harfun ialah perkataan ila. Ila bermaksud ke ataupun kepada. Ke ataupun kepada tidak memberi maksud nama dan juga tidak memberi maksud perbuatan. Maka perkataan ila dikategorikan sebagai harfun dalam bahasa Arab. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan para pengguna yang budiman, kita cuba lakukan sedikit praktis di sini, iaitu kita cuba ambil satu ayat bahasa Arab, iaitu Muhammadun zahaba ilal madrasah. Muhammadun zahaba ilal madrasah. Muhammad zahaba ilal madrasah ialah satu ayat bahasa Arab. Ada berapa perkataan dalam ayat ini? Kita cuba lihat. Yang pertama ialah perkataan Muhammad. Yang kedua ialah perkataan zahaba. Dan yang ketiga ialah perkataan ila. Dan yang terakhir ialah perkataan al-madrasah. Ada 4 perkataan ataupun 4 kalimah dalam ayat Muhammadun zahaba ilal madrasah. Seterusnya kita akan lihat satu persatu perkataan-perkataan yang terdapat dalam ayat Muhammadun zahaba ilal madrasah ini. Adakah ia merupakan ismun ataupun fi'lun ataupun harfun? Yang pertama ialah perkataan Muhammad. Muhammad memberi maksud Muhammad, iaitu nama seorang lelaki. Oleh kerana ia memberi maksud nama, maka ia dikategorikan sebagai ismun dalam bahasa Arab. Maka ia
dikategorikan sebagai ismun dalam bahasa Arab. Perkataan yang kedua ialah zahaba. Zahaba bermaksud telah pergi. Zahaba bermaksud telah pergi. Oleh kerana ia mempunyai maksud perbuatan, iaitu perbuatan pergi, maka perkataan zahaba ini dikategorikan sebagai fi'lun, sebagai fi'lun dalam bahasa Arab. Seterusnya, perkataan yang ketiga ialah perkataan ila. Ila bermaksud ke dalam ayat ini. Ke tidak memberi maksud nama dan juga tidak memberi maksud perbuatan. Oleh itu, ia dikategorikan sebagai harfun, sebagai harfun dalam bahasa Arab. Seterusnya, perkataan yang terakhir ialah perkataan al-madrasah. Al-madrasah bermaksud sekolah. Al-madrasah bermaksud sekolah. Sekolah ialah nama ataupun kata nama bagi suatu tempat ataupun suatu bangunan. Maka ia dikategorikan sebagai ismun dalam bahasa Arab. Inilah 4 perkataan dalam ayat Muhammadun zahaba ilal madrasah, di mana terdapat 2 ismun, 1 fi'lun dan 1 harfun. Itulah sedikit penjelasan berkaitan dengan golongan kata dalam bahasa Arab, yang mana golongan kata dalam bahasa Arab ini terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah ismun, yang kedua ialah fi'lun, dan yang ketiga ialah harfun. Ismun ialah kata nama, fi'lun ialah kata kerja, dan harfun ialah kata tugas. Semoga dengan penjelasan ini diharap ia dapat memberi gambaran ringkas tentang pecahan perkataan dalam bahasa Arab. Sehingga berjumpa lagi dalam siri ringkas tata bahasa Arab tahap permulaan di bahasaarab.net ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.